kita kata berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan makhluk, berinteraksi dengan kita, dengan diri sendiri, berinteraksi dengan suami, dengan anak, dengan keluarga, dengan jiran tetangga. Kalau ini tidak terjadi, kita sulit untuk berinteraksi dengan Allah. Okey, sebab itu hablum minan nas, hablum minallah. Baiklah dengan manusia dan baiklah dengan Allah. Baiklah dengan Allah, baiklah dengan manusia. Baru selesai. Ada orang sayang Allah, ibadah setengah mati tapi tak peduli orang. Jangan. Allah tak ada macam itu. Ada orang pula baiknya dengan manusia. Tak ada orang yang paling santun, tak ada orang yang paling pemurah. Dialah orangnya. Ambil berat hai orang setengah mati. Tapi dengan Allah renggang, dengan Allah lambat, dengan Allah susah. Ataupun kadang-kadang Allah kuburkan lain-lain. Ada orang sebaik-baiknya. Pernah juga terjadi, dia suka mengurus masjid. Kembang tikar masjid, sapu masjid, apa semua. Tapi waktu solat dia hilang. Saya tolong kemas masjid je. Allah. Bila nak buat majlis, dia lah yang paling ke depan dulu. Tapi ketika solat dia hilang. Ini pun yang antara penyakit-penyakit. Urus dengan manusia. Baik dengan manusia. Tip-top lah protokol, dia kata orang. Tapi dengan Allah protokolnya sakit. Protokolnya kosong. Protokolnya susah. Maka sekali lagi mari kita semak diri kita. Umi tak kata siapa-siapa. Umi tak kita ada reminder bahawa aku ni baik dengan siapa. Okay, kita selalunya baik dengan orang di luar rumah tapi tak berapa baik dengan orang dalam rumah. Ini masalah besar yang menyebabkan doa kita tidak terangkat. Doa banyak-banyak doa. Okay. Siapa menghina dia akan terhina. Betul? Kerana satu daripada lisan yang buruk, yang Allah benci, yang Allah tolak, yang Allah tak terima ibadah kita, apabila orang itu suka untuk bercakap yang bertujuan untuk menghina, yang bertujuan untuk ejek-ejekkan. Okay? Ini yang kita nak kata, kita dah bercakap atas tujuan apa, nak dapat apa, hasilnya apa. Ada orang seronok sangat kalau boleh menghina orang. Ya Rabbi, dia tu, orang tu, oh Allah, bos saya, suami saya, mentua saya. Wah, kita hanya boleh cerita buruk orang kalau kita nak menuntut keadilan. Yang kedua, untuk mendapat nasihat daripada kaunselor-kaunselor. Yang lain tak payah cerita. Kalau cerita pun tak membuahkan apa-apa. Okey? Ada klien-klien yang datang, doktor saya dah cerita kat mak mentua. Lepas tu mak mentua pula empuk saya. Sebab itu kita kata kita salah tempat cerita. Jadi sekali lagi, tidak cuba berazam dengan diri, saya tidak akan menggunakan mulut ciptaan Allah ini untuk menghina siapa-siapa. Kerana siapa yang menghina, dia 10 kali hina. Okey, siapa kata orang jahat, dia 10 kali jahat. Siapa kata orang lain menipu, dia memang segantang menipu. Sebab itu kita katakan kita nak bangun kekuatan. Orang yang iri hati ialah orang yang sudah banyak tak puas hati dengan dirinya. Okey? Maka kita katakan kalau mengikut Imam Ghazali, masih menggunakan buku Intipati Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali. Ini kekuatan yang nak dibangun. Perbuatan itu, apa kata-kata penghinaan? Perbuatan itu diharamkan. Bukan makan babi je haram. Hina orang pun haram. Kita takut haramnya babi je, tapi tak takut haramnya perbuatan. Padahalnya haramnya perbuatan jauh lebih banyak daripada haramnya babi. Malah babi, kalau kecemasan, kalau darurat, tak ada benda lain nak makan. Kalau tak makan kebuluh, boleh makan babi. Tapi jangan sampai kenyang. Cukup untuk meneruskan kehidupan. Jangan sampai terus-terusan sedap pula ni, kena pula kicap ni. Jangan. Maka penghinaan ataupun perbuatan itu diharamkan dan dilarang keras oleh agama. Okey, pertama diharamkan. Allah haramkan kita menghina orang kerana kita ni siapa sangat? Kita ni ciptaan Allah dari air paling hina, dia buat dari yang paling lembik, paling lemah. Lahirnya tak tahu apa-apa, betul? Otak pun tak berapa nak jalan lagi, bercakap pun tak boleh, berdengar pun tak boleh, berdiri pun tak boleh, mata tak kenal orang. Tiba-tiba dah besar sombong. Jangan begitu. Kerana orang yang suka menghina ini, orang yang rasa diri dia besar, diri dia lebih, rasa diri dia lebih hebat dari orang lain. Jangan. Okey, sebab itu kata-kata pertama, tolong ingat, menghina orang sama ada benar ke tak benar, depan ke belakang ke kiri ke kanan ke,
Okay? Untuk tujuan lawak ke, tujuan apa pun, menghina adalah haram. Okay? Bukan makan babi je haram. Menghina adalah haram dan sangat-sangat dilarang oleh agama. Okay? Tidak beriman orang yang menghina. Sebab itu kata apa yang kita cakap adalah sedekah. Tapi kalau menghina, apa yang kita cakap jadi sebab untuk tercampak ke neraka. Nauzubillah min dalik. Kita dah bincang, makanya lisan kita yang salah akan membuat kita tercampak ke neraka. Jadi satu daripada sebabnya adalah kerana ada percakapan kita yang bertujuan untuk menghina. Sebab itu Allah ingatkan kita dalam surah Al-Hujurat. Dan surah Al-Hujurat ayat 11. Okay? Ayat 11 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Tanya balik, aku ni beriman ke dok? Aku ni beriman ke dok? Okay? Ini kekuatan yang nak diangkat. Jangan sesuatu puak atau kaum lelaki mencemuh dan merendahkan puak lelaki yang lain. Ni orang lelaki, kalau dia ngumpat kadang-kadang lebih teruk dari kita. Jangan main-main. Minta maaf banyak kalau ada orang lelaki yang mengikuti. Jangan tersinggung sebab itu kenyataan yang Umi dah jumpa 40 lori dah. Kita ingat ustaz ni baik-baik punya. Tapi bila duduk sama-sama lebih kurang kita je. Ini kekuatan. Apa dia pun kadang-kadang mereka punya kita punya umpatan tu high class lagi. Oi, takut kita. Okey, tadi laki-laki. Kerana harus puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Kita tak tahu orang yang kita hina itu sebenarnya lebih baik dari kita. Kalau orang itu lebih baik dari kita dan kita hina dia, bermakna kita dengki dengan kebaikan yang dia ada. Kita nak jatuhkan nama baiknya, nak jatuhkan harga dirinya, nak jadikan dia tu tidak popular, jadi orang tak suka dan sebagainya. Itu ada niat-niat yang tersembunyi. Kemudian kena ingat, orang yang kita hina itu mungkin ada yang lebih baik dari kita. Sebab itu tak boleh menghina. Okey? Jangan pula satu puak perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain. Okey? Kerana apa? Puak perempuan yang dicemuh itu mungkin lebih baik dari mereka. Kalau kita kata artis ni begini-begini, kita tak tahu. Kita lebih banyak dosa daripada artis. Kita mana tahu. Oleh itu sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Tolong didik diri, tolong kunci lidah, minta maaf dan tolong angkat tangan doa dengan Allah. Ya Allah, jangan izinkan lagi mulut ini untuk mengumpat. Jangan untuk melakukan penghinaan pada siapa-siapa pun. Okay, penghinaan dalam bentuk perkataan. Penghinaan dalam bentuk perlakuan. Penghinaan dalam bentuk isyarat-isyarat. Dia tu. Aduh, pakai isyarat bibir tunjuk orang. Besar sangat ke kita? Okey? Tegur atau kita kata hina orang dalam bentuk perbuatan. Dia tu gini-gini. Oh, jangan. Ataupun dalam bentuk perkataan. Perkataan, kau tahu tak? Oh, dia tu kalau, jangan. Haram. Okey, ingat, menghina itu haram dan sangat-sangat dilarang oleh agama. Yang lelaki-lelaki tak boleh hina orang lelaki, orang perempuan tak boleh hina orang perempuan, kerana kita bimbang, kita tak tahu bahawa yang kita hina itu jauh lebih baik dari kita. Maka wahai orang laki-laki dan orang perempuan, jangan menjadikan menghina orang satu kehebatan, menghina orang satu kebanggaan, menghina orang sebagai satu rasa yang sangat hebat. Jangan. Kau tak tahu ke kisah dia? Oh, kisah dia tu ada dalam kocik aku je. Padahal jumpa tak pernah, cakap tak pernah, kenal tak pernah. Ni yang kita takut. Sebab kenal ke tak kenal ke, kita tidak berhak umpat dia. Kita tidak berhak untuk hina dia. Maknanya kita kata, kalau kita kata binatang itu hina daripada manusia, maka jangan berhak, kita tak berhak nak hina binatang itu. Kerana mereka tidak akan disoal, tidak akan ada apa kita kata hisap untuk mereka. Mereka terus golek-golek masuk syurga. Jangan main-main. Sebab itu sekali lagi kita ingatkan bahawa menghina adalah haram. Jangan ingat minum arak aja haram, jangan ingat makan babi aja haram, jangan ingat ambil dadah aja haram, jangan
Jangan ingat minum air ketum saja haram, tapi menghina juga adalah termasuk dalam kriteria yang haram. Laki-laki atau perempuan, surah Al-Hujurat ayat 11. Tulis semak balik, mak tampal kat dinding ke mana-mana. Okey?